Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia, ketahui olehmu, ketahui olehmu, muka surat 5 dah. Ketahui olehmu, maka adalah manusia itu beberapa pangkat pada iman itu. Ada kalanya dengan taklid, ada kalanya arif. Katanya Syekh Daud Al-Fatani kata, manusia itu ada beberapa pangkat, ada beberapa peringkat, ada beberapa darjat. Di dalam bab iman itu ada banyak peringkat. Ada orang iman ilmu, ada orang iman yakin, ada orang iman ainul yakin, ada orang iman hakul yakin, ada orang iman taklid, ada orang arif. Banyak peringkat-peringkat manusia di dalam beriman ni. Maka katanya Syekh Daud, ada kalanya taklid. Taklid ni ikut pendapat orang dengan tidak ada dalil. Percaya betul-betul, pegang sungguh-sungguh, tetapi apabila nak tanya dalil, tak boleh buat mari dalil. Maka apa hukum orang taklid? Dalam kitab Syarah Jauharah Tauhid, Imam Bajuri wak mari ni pendapat ulama mengenai orang taklid. Hak muktamadnya iaitu orang taklid ini iman dia sah, yakni dihukum ke dia itu beriman, tetapi berdosa dia kerana dia cuai di dalam nak belajar ilmu. Tidak endahnya dia, tidak prihatin, tidak cakna dia dalam nak belajar ilmu mengenai iman dia, berdosa dia. Hukum dia beriman, ya. Hukum dia beriman sebab dia pegang kuat dah, jazah kemah dah, tetapi tak boleh buat mari dalil. Hak ni taklid hukum dia. Maka taklid lagu ni, taklid jazam dipanggil hukum dia sah, iman, tetapi berdosa. Manakala taklid ghaira jazim, taklid tidak pegang kemah, dah lah tak boleh buat mari dalil, pegang pun tak berapa nak kemah. Hak ni sepakat ulama kata jadi kafir, tak ada khilaf ulama. Nah, dosa bagi orang yang ada kemampuan untuk belajar. Bagi orang yang sindrom Down, Down syndrome kau gapo dia, orang jenis tak cerdik kau gapo dia, maka tak boleh mengaji tak apa.
Manakala orang hok ada otak, Tuhan wi akal kepada dia, dunia boleh kena, automatik boleh kena, agama boleh kena, tiba-tiba malah mengaji, maka hukum dia berdosa. Ada kalanya arif. Ada kalanya arif. Arif ni apa dia? Orang yang kenal Tuhan dengan dalil. Makrifat dipanggil. Maka orang arif pula ada dua bahagian pula. Katanya Syekh Daud kata. Bukan sebahagian orang arif. Orang arif ni dia sah iman dia dan tidak berdosa. Ni panggil orang arif. Kerana apa? Kerana dia boleh buat mari dalil. Apa yang ia percaya itu dia boleh buat mari dalil. Maka dia tidak berdosa. Maka orang taklid itu iaitu iktikad yang jazim molek kemah molek lagi muafakat bagi hak yang keluar daripada hatinya, lagi membenarkan dia bagai yang dikhabarkan dia dengan ketiadaan dalil. Semua dia beriman belaka, beriman bab hak Nabi cerita, semua dia beriman belaka. Tetapi apabila tanya dalil, tak boleh buat mari dalil. Hak ni iman orang-orang awam. Macam pok kita ni orang awam ni, tak boleh buat mari dalil, maka iman dia sah. Sebab itulah semaya dia pun sah. Sebab iman dia sah. Dia semaya sah. Sekalipun tak boleh nak kecek bab tauhid, tak reti bahas bab sifat 20, tetapi iman dia tu ada. Kita tanya, makcik percaya Tuhan ada? Ya. Cutera makcik kira kata sifat 20, tak boleh. Lepas tu lagu mana? Dalil dia tak tahu. Tuhan ni kuasa tak? Kuasa. Ya ikut lagu tu. Pergi ke mahkamah. Lah. Pas lagu mana email lagu tu? Sah, tak ada masalah apa. Tetapi hukum dia berdosa. Orang lagu ni berdosa kerana dia malah belajar. Malah belajar benda hak fardu ain. Tapi email dia sah ulama kata. Ada ulama kata orang lagu ni email dia tidak sah. Sebab apa? Pas dia beri email lagu mana belajar dok, faham dok, tiba-tiba pegang ke apa? Pegang ni benda hak kita tahu, hak kita belajar ni tiba-tiba tak tahu nak pegang ke apa dia. Maka ada ulama kata orang yang tidak ada dalil, tidak ada hujah dalam bab email, hukum dia tidak sah. Sebab dia tak ada apa dia, tak tahu apa dia. Dalil pun apa dia tak tahu. Sudah nyanyi lagu ni. Lo dalil tak boleh apa bukti kata Tuhan tu kuasa. Tak tahu. Hamba pergi kemah dah. Nama tapi tak boleh buat mari. Jadi masalah ulama kata. Ada ulama kata tidak sah iman. Maka kita kena bersungguhlah belajar ilmu tauhid ni supaya terlepas daripada dosa tak belajar ilmu tauhid. Iman sah dah ulama kata, tapi dosa tak lepas lagi. Sebab benda lain kita boleh belajar, kena Tuhan tak usah belajar. Dan burhan, tidak ada dalil dan burhan ni sama dalil berlaku. Burhanun satu tanda, satu dalil. Jamak dia barohin. Ada kitab mata umum barohin. Jamak daripada kalimah burhan. Burhan ni dalil, barohin dalil. Maka yang arif itu orang arif pula. Saat ni orang taklid. Kena belajar biar kita lepas daripada peringkat orang imam taklid supaya tidak berdosa. Lagu mana pula orang arif, dia kata arif itu ada kala iktikadnya itu jazim, lagi muafakat dengan barang yang pada Allah, betul molek dia pergi kemah, serta dengan dalil dan burhan jua. Ni ada dalil, ada bukti kata Tuhan tu sebagai Tuhan, boleh buat mari hujah. Kata Tuhan kuasa, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, boleh buat mari hujah belaka. Orang ni arif. Ya, arif.
Inilah pada kebanyakan ahlu zahir. Katanya Syekh Daud kata, ahli zahir setakat ni saja. Dia boleh buat mari hujah, boleh buat mari dalil, maka dia pun berimeh pegang kemah keming kerana dia tengok dalil Al-Quran, dalil hadis, kata lagu tu. Hak ni dipanggil ahlu mutakallimin. Ulama-ulama alim di dalam ilmu mutakallimi, ilmu usuluddin. Alim. Arif, ya, arif peringkat zahir baru. Ahli zahir dipanggil. Ini Syekh Daud bagi dah. Bukan ambo bahagi lagu ni ni. Syekh Daud je bagi. Ada orang tak puas hati. Oh, sedap kata ambo ahli zahir. Demo tu ahli hakikat lah. Demo ahli batin semacam. Oh, ambo ni zahir apa cerita. Dah Syekh Daud kata lagu ni. Kalau kita percaya kepada sesuatu kerana dalil dan hujah, tengok tapi kita tak yakin, kita tak pernah merasai benda lagu tu, maka hak ni zahir baru. Dia mau percaya Tuhan ada. Ya, dalil dia ni langit bumi ni. Dia mau pernah rasa ke Tuhan tu ada. Oh, tak pernah rasa lagi tapi dia mau percaya. Rasa lain, percaya lain. Ni iktikad lagu ni, orang ni dapat masuk syurga kekal selama-lamanya. Tetapi dia tidak dapat syurga makrifat dipanggil. Syurga hak sebenar-benar yang dirasakan oleh orang arif billah. Nah. Dan ada kalanya, ni bahagi orang arif ni ada dua. Pertama ahli zahir yang percaya kepada dalil Al-Quran dan hadis, maka orang ni masuk syurga. Insya-Allah masuk syurga. Ahlu sunnah wal jamaah. Nah. Ada kalanya hak ni jenis yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah. Ada kalanya iktikadnya itu jazam lagi mutabikung dengan hak. Betul dengan hak sama dengan hak yang sebenarnya. Lagi mustaqirrun. Nampak kemah molek, kejak molek. Dengan didapatnya dengan wujudan. Mari mana perasaan kemah tu? Mari daripada wujudan, bukan dalil. Saat ni burhan dalil ni. Manakala ada satu golongan manusia beriman dengan Tuhan bukan dengan dalil tetapi dengan wujudan. Apa maksud wujudan? Satu perasaan yang dicampur ke dalam hati. Perasaan Tuhan tu ada. Perasaan Tuhan tu duduk dengar perkataan kita. Perasaan Tuhan duduk lihat kita. Bukan jadi pegangan dah, jadi rasa. Terasa-rasa Tuhan tu ada. Terasa-rasa Tuhan duduk lihat kita. Terasa-terasa nah kuasa Tuhan. Allah hamba terasa sungguh kuasa dia. Terasa lain. Iktikad ni pegang. Supaya kita pegang kata tomie tu sedap. Dalil tomie tu sedap. Tahu 10 orang dah mari royak kat hamba tomie tu sedap. Patu orang semua duk puji belaka tomie dia sedap. Yakinnya hamba pegang lagu tu lah tomie tu sedap. Pernah rasa kau tak tomie tu sedap? Tak pernah rasa. Maka orang lagu ni alhamdulillah dah sebab dia yakin tomie tu sedap. Kedua, ada orang tak pernah dengar orang sebut tomie tu sedap. Dia pergi makan sendiri, perutnya pergi makan. Oh, sedapnya. Maka dia tak percaya kepada dalil orang lain. Dia rasa sendiri dah. Apabila kita rasa, maka tak perlu dah orang sebut sedap. Kalau hangpa faham dah apa dia tu. Dan mau tak sebut pun hangpa tahu dah. Maka ada orang arif ini, dia rasa dah iktikad dia. Apabila dia rasa, maka kalau tak ada Quran, kalau tak ada hadis pun dia percaya Tuhan tu kuasa, Tuhan boleh mendengar. Sebab apa? Saya terasa sungguh. Tuhan ni kuasa sungguh. Nah, kadang-kadang kita jarang-jarang mari juga perasaan lagu ni. Musim-musim terparuk. Aksiden ko, time kita ada berlaku musibah, tiba-tiba Tuhan tunjuk kudrat dia. Nah, kadang-kadang ada orang jatuh dalam laut, jatuh dalam sungai, aksiden bom jatuh dalam sungai. Tak lemah dia. Air tak boleh masuk dekat dengan dia. Maka dia terasa, oh, lagu ke mana? Tuhan nak tunjuk kudrat dia. Kadang-kadang benda ini lebih kita yakin berbanding dengan dalil hak sebelah luar. Dengar kata orang, dengar daripada Quran, dengar daripada hadis. Kita pegang dah, kemah dah. Tetapi kalau kita rasa sendiri,
hok ni dalil diri kita sendiri dah merasai dalil dia. Maka pada masa tu kalau Quran tak ada, hadis tak ada pun, maka kita pun yakin Tuhan ni kuasa, Tuhan mendengar, Tuhan melihat dan sebagainya. Kenapa? Kerana saya sudah merasai. Maka rasa itu juga jadi dalil. Jadi dalil untuk kuatnya iman seseorang itu. Maka rasa itulah yang paling betul, yang paling tepat di dalam bab ilmu akidah, berbanding dengan dalil hujah yang luar Al-Quran dan hadis. Katanya Syekh Daud, orang arif ni ada dua. Pertama, dia pegang kemah keming kejak kerana Al-Quran dan hadis, maka hak tu arif billah, masuk syurga. Kedua, orang kena kemah keming kejak kerana dia merasai sendiri, maka orang ni dipanggil arif billah. Nah, dengan ketiadaan berkehendak kepada dalil, tak perlu kepada dalil dah, mungkin dia rasa dah, maka rasa itu juga masuk dalam kategori dalil. Sebab tu dipanggil arif. Dan burhan, tak perlu dalil dan tanda, tak perlu dah. Saya rasa sendiri dah. Saya rasa sungguh Tuhan duk tengok saya. Saya rasa sungguh Tuhan duduk dengar perkataan saya. Sebab tu saya duk sebut molek-molek. Sebab tu orang arif billah ni dia kecek lagu lain dah. Dia kecek sebab dia tahu, Tuhan tahu. Dia sebut so perkataan. Ada ulama tu selawat tu. Kita selawat sallallahu alaihi Muhammad dia. Dia sebut sallallahu alaihi Muhammad. Baca comel, kita kata apa ya ni setiap kali baca sallallahu. Apa baca lagu tu? Dak nak pergi dengar Tuhan, Tuhan dengar ni kan? Nak pergi biasa tak biring gitu. No, kita ni rasa macam Tuhan tak berapa nak dengar kau kali, baca tak berapa nak sungguh. Tapi kalau orang yang rasa sungguh Tuhan dengar, maka dia akan baca molek, zikir-zikir, wirid-wirid dia, percakapan dia tiap-tiap hari. Mungkin Tuhan tak dengar, maka dia nak suruh Tuhan dengar hak comel saja daripada diri dia. Orang hak rasa Tuhan duduk lihat dia tiap-tiap hari, maka dia nak suruh Tuhan tengok hak benda comel saja daripada diri dia. Tak boleh nak sembunyi. Cara dia nak beri sedekah, bui tu maksud Tuhan tengok ni. Bui Allah Subhanahu. Salah lagu lain dah. Sebab apa? Tuhan tengok ni. Bukan Tuhan tak tengok. Maka orang lagu tu hidup dia lagu lain dah. Tu. Orang yang merasai kewujudan Allah Ta'ala, merasai sifat-sifat Allah Ta'ala, maka inilah iman ahlul khawas. Orang istimewa dalam bab iman, orang yang sudah merasai apa yang ia pegang. Selama kini kita dok pegang tapi tak pernah merasainya, alhamdulillah, hak ni orang syurga dah, ahli syurga dah. Manakala orang yang rasa tu dipanggil orang istimewa. Dua-dua kumpulan ni duduk dalam syurga, tetapi hak ni rasa zahir saja. Ahli khawas, orang istimewa, rasa lain. Supaya kita ni musim raya contohnya, kita pun teringat rumah hok klik kapung. Ajak saing kita klik kapung kita. Klik kapung. Klik tu gak kita pun pergi masuk dalam rumah. Orang tua tak ada dah. Kita pun duduk atas kursi. Orang tua kita. Saing kita duduk atas kursi juga. Kita rasa lain. Zahir belaka pakai masuk atas kursi belaka. Buka pintu, Allah teringatnya kok cikgu kita. Buka saji, Allah teringatnya ke dia. Ni orang arif billah. Duduk dalam syurga lagu tu. Orang ahli zahir, masuk syurga juga, tak sudah bimbang lah. Bukan kata masuk neraka, masuk syurga belaka. Tetapi zahir lah. Zahir dah. Sedap juga kursi, sedap kursi. Tapi supa kau duk orang cikgu dia. Dia kenal tuan punya kursi tu siapa dia, maka dia rasa lagu lain. Maka dia kadang-kadang dia rasa dah syurga sebelum masuk syurga lagi. Kadang-kadang dia rasa dah dunia itu syurga dah sebelum dapat syurga akhirat. Kerana apa? Kerana syurga dia dengan Tuhan. Duduk dengan Tuhan tu syurga dah, maka tak syarat di akhirat. Dunia ni boleh dah, boleh dah. Maka orang arif billah
Al-Quran pun ada sebut syurga ni ada dua. Syurga ajilah wa syurga ajilah. Syurga akan datang, syurga segera. Siapa dia dapat syurga segera? Orang arif billah dengan perasaan. Maka dia dah rasa-rasa dah syurga sebelum masuk dah syurga. Gapo dia syurga ni? Bidadari ko? Anak bidadari ko? Makan ko? Tidur ko? Gapo dia memang syurga-syurga ni? Syurga tu tenang. Duduk dengan Tuhan. Maka tak syarat masuk dalam syurga. Hak ni rasa-rasa dah syurga. Syurga ajilah dipanggil. Syurga segera. Manakala orang hak nak tunggu syurga di akhirat, beriman secara zahir, insya-Allah masuk syurga. Bila kau rasa akhirat, lah ni tak rasa lagi. Sebab apa? Sebab dia zahir saja. Ya kena masuk dulu baru rasa. Tak masuk tak boleh nak rasa. Hak tu bagi orang ahlu zahir. Kedua-duanya masuk syurga katanya Syekh Daud. Nah. Orang lah ni ahlu sunnah wal jamaah pegang hak zahir saja. Ahlu zauq wal wujud tak masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Ada cukupnya kata lagu tu. Patu sesek ahli zauq ni, sesek sufi ni lagu ni. Sesek arif billah. Hak ni sesek batiniah, sesek sesak pula. Apa sesak dah pula kok mana? Syekh Daud kata hak orang ni dua-dua masuk syurga. Bahkan orang ni masuk syurga awal dah pula. Ajilah. Apa dia lawan? Sebab dia bukan ahli dia. Dia tidak pernah merasainya. Maka orang yang tidak pernah merasai nikmat makan tomie, nikmat rasa manis, maka dia akan mendustai perasaan itu. Maka tak salah juga bagi pok dia. Kerana hak benda dia tidak rasa. Kalau dia lawan pun betul dah sebab dia tak rasa. Maka pok-pok kita jangan salah ke pok dia. Sebab dia tak rasa. Kita nak ayat lagu mana? Nak kata gua mana? Biarlah demo nak kata sesak. Mungkin demo tak rasa kat kita nak kata gua mana. Supaya hangpa sebut saat ni lah. Kita klik kapung. Duduk atas kursi cikgu kita menyandar. Teringat kok cikgu kita. Weh, jamuh kursi kita deh. Saya kita duduk atas kursi tu. Dia kata, apa mu jadi nampak pelik duduk atas kursi ni? Pelik dah nampak ni. Mu tak tahu perasaan aku. Aku nak kata lagu mana tak tahu. Nah. Aku duduk memang sedap kursi ni tapi nak kata lagu mana tak tahu. Maka benda perasaan saing kita hok tak pernah kenal cikgu kita tak tahu maka dia kata hamba tak ada apa dia pun. Betul lah alik demo. Hamba tak kata demo tipu. Betul juga alik dia. Kerana tahap dia secara tu. Bagi orang yang merasai maka dia ada rasa dia. Maka jangan saling mendustai. Hok ni kata hok ni salah, hok ni kata hok ni salah. Jangan juga. Masing-masing ada habuai dia. Tuhan beri dah cemok tu sikit-sikit seorang. Maka ini iman ahlul khawas, orang istimewa. Dan ada kalau imannya itu sebab syuhud akan tajalli Tuhan atas mata hatinya. Syuhud gapo dia pula. Syekh Daud ni mengajar ilmu tauhid kok mana tak biasa dengar lagu ni. Maksud syuhud adalah hati memandai kepada sesuatu benda. Hati memandai kepada suatu benda. Mata tengok juga, ni mata lendai dipanggil, mata lendai. Hak ni mata hati. Bukan duk sini mata hati sebenar. Cuma kita sebut sebab mata hati, hati duk sini. Mata hati bukan duk sini. Nama kita tudung sini tak nampak mata hati. Dok juga. Lah ni kita nak test mata hati kita. Mata kita tak nampak rumah kita. Mata hati kita nampak. Tinggal nak koci celah pasu bunga. Nampak pasu bunga. Nampak. Anak koci nampak. Mata ni nampak, tak nampak. Sudah. Mata hati ni dia nampak benda-benda hak tak boleh nampak oleh mata lendah. Tu mata hati ni. Maka ada orang tengok dia, tengok setengok-tengok dia. Dia guna mata ni betul-betul. Ada orang tak, dia bukan tengok dia, tengok di sebalik dia. Siapa dia je buat dia ni? Siapa dia je buat alam ni? Ada manusia ini tengok alam, tengok setengok-tengok guna mata lendah ni, tengok nampak alam. Ada orang tengok di sebalik alam ini, siapa dia je buat. Maka dia nampak hak je buat pula. Kerana apa? Terang telajak mata ni. Kadang-kadang orang buta boleh nampak Tuhan. Orang celak tak boleh nampak Tuhan.
Sebab apa? Sebab dia guna mata ni. Mata ni tak boleh nak tengok lama. No, duk nampak depan mata ni lah. Sebab tu orang arif billah dia kecek. Oh ni Tuhan, ni Tuhan. Dah dia dapat mata hati. Maka tersasu. Dia panggil tersasu. Tubik mulut. Apa yang mata hati dia tengok. Dipanggil mata hati syuhud. Dia panggil syuhud. Hatta mata hati duk lihat kepada hak sebalik dia. Maka akhir sekali tertubik. Oh Tuhan. Tuhan apa kita duk nampak dia? Sudah. Maka tersasu. Tersasu apa? Disebut apa yang mata hati dia lihat. Apa yang mata hati dia rasa. Apa yang mata hati dia dengar. Sudah. Maka orang yang ahli tengok dengan mata ni tak boleh nak terima lah. Tuhan kata. Selok gitu. Ada seorang tu pergi jumpa dengan dia kata ni Tuhan. Tok ayah biar betul. Jalan ni Tuhan. Sudah kata kita duk nampak tapuan. Kita duduk nampak bekas air. Betul sungguh. Jadi sama-sama betul. Betul ke mana? Demo betul lah demo tengok dengan mata lendah. Ambo tengok dengan mata ni, ambo nampak dia tu. Kadang-kadang tak nampak dogo ni. Terlalu terang mata ni sehingga mata ni dia tak guna lah mana tu. Sebab tu kadang-kadang popok dia kecek banyak tersasu. Tanya mari berat tak nampak apa dah. Bukan tak nampak, bukan benda ni jadi hancur depan dia. Dah. Tetap nampak lagu ni. Bukan kata, lepas tu boleh makan nasi tu. Reti pula air ikan hok mana so arif billah ke mana. Patut bahai belaka sambal lada kau apa dia. Muka tu hai belaka kau apa dia. Boleh kenal pula. Dia kenal ni. Nampak ni. Tapi nampak di sebalik dia. Ni orang-orang arif ni. Ni mata hati ni. Maka banyaklah orang-orang sufi, orang-orang arif billah kenal Tuhan dengan mata hati ni tersasu. Percakapan dia memberitahu benda yang ia rasa, bukan yang ia lihat. Maka ramailah fitnah-fitnah, banyaklah fitnah kepada ahli-ahli sufi kerana tersalah bercakap orang tu. Kita sendak kata, kecek lagu ni jangan buat mudah-mudah. Dak perasaan dia kita nak kata lagu mana? Cakap dia nak nipu, maka tertubik. Sebab tu apa dia jarang kecek dengan orang. Takut menjadi fitnah. Nah. Tengok dia kata, tajalli Tuhannya atas mata hatinya, maka jadi hapus padanya fana selalu. Habis dah lah. Fana. Apa maksud fana? Hilang pandangan hati kepada makhluk, nampak Tuhan. Nah, bukan kata makhluk tu saja, diri dia tak nampak dah diri dia. Hak tu jadi fana tu. Fana ni bukan benda luar yang saja hancur di hati dia. Diri dia sendiri tu hancur dah. Maka dia tak rasa dia bangun, dia berjalan, dia kecek, dia makan, dia minum, dia gapo tak rasa habis dah. Pas duk makan, duduk minum tu, bukan hamba dah tu. Dah hamba tak ada lah sudah. Tanya dia mana gak tuan tu? Tak ada. Tak ayah duk mana? Mana tak ayah duk mana? Tak jumpa cari dia sendiri pun tak cari jumpa cari diri dia. Apatah lagi makhluk hok luar daripada diri dia lagi-lagi. Hak tu perasaan orang-orang fana. Kita tak boleh nak tiru, kita tak boleh nak lipat, nak tipu tak boleh. Ni perasaan orang. Kita tak boleh nak tiru-tiru perkataan dia, jangan jadi kafir. Nama kata ayah tu tak apalah dia fana. Kita ni tak fana, kita kecek supaya dia jadi kafir boleh kita. Nah, kerana apa? Menipu. Benda hak kita tak nampak, kita kata tu hai juga menipu lah kitanya. Tetapi kalau orang hak betul-betul, tak ada masalah. Nah. Dia kata gana, maka jadi hapus padanya itu wujud yang lain. Wujud hak lain habis belaka. Maka Allah jua yang mawujud, tiada ada sertanya sesuatu. Maka pada masa hati, mata hati terang, tak nampak dah selain Allah Ta'ala. Hapus dah belaka. Hak nampak Tuhan sahaja. Bukan kita kata makhluk tu Tuhan dah. Kenapa ulama sufi, ulama orang fana tak kata makhluk tu Tuhan, Tuhan tu makhluk. Dok, dia tak kata lagu tu. Tetapi kerana terlalu terangnya mata hati dia, tertubik hak tu. Tak boleh nak kata lagu mana, tak boleh nak salah ke dia lah. Nah. Seperti yang disebut di dalam hadis
Orang-orang fana ni berdalil ke hadis juga. Lah nak suruh orang zahir dia. Sebenarnya tak payah guna dalil, tapi orang zahir ni dia nak juga nak dalil. Tak apalah ambil Quran nak dengar. Gapo dia dalam hadis kata, kana Allah wala syai'an ma'ahu wa huwa al-an kama kana alaihi kan. Ada kata lagu tu. Ataupun kama kana alaihi. Ni hadis. Apa maksud hadis? Nabi sendiri kecek gitu juga. Nabi sendiri iktiraf perasaan orang-orang lagu ni. Lagu mana Nabi kata? Adalah Allah maujud, ada. Dan tiada ada sertanya serta Allah itu sesuatu. Tuhan saja hak ada, hak lain tidak ada. Nabi kecek lagu mana ni lagu ni? Jaga-jaga Nabi witubik juga sepatus lidah. Ayat-ayat Quran, ayat-ayat ilmu hakikat ada, hadis-hadis bab hakikat ada. Bahkan ada ulama karang satu kitab. Hangpa tak ingat dah. Tak silap hangpa Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari. Dia karang satu kitab, dia hipung ayat Quran dan hadis-hadis hakikat. Ada orang kata, hakikat ni tak ada dalil, tak ada hujah. Ya kupuh nah. Satu kitab antaranya orang hangpa teringat hadis dalam Arba'in. Akhir hadis Arba'in cerita hadis 40 kan. Pok kita kenal hadis 40, hadis Imam Nawawi. Imam Nawawi sindir-sindir. Sebut juga sikit dalam kitab dia. Dia kata gapo hadis akhir kecek bab wali. Apabila wali itu bersih, apabila dia buat benda-benda sunat, apabila Tuhan saya, maka katanya Tuhan aku jadi mata dia. Sudah. Aku jadi pendengar dia. Aku jadi tangan dia, aku jadi kaki dia. Pada masa tu wali tu di mana? Ilmu hakikat tu. Bukan ilmu hakikat ni ajaran sesak kok dia tak tahu hujah, tak tahu dalil, tak tahu gapo. Barang ni Nabi sendiri kecek. Tetapi kalau orang jenis ahli zahir, ahli zahir lagu tu tak terima. Ni hadis kata, Tuhan tu ada, tidak ada yang ada di samping Tuhan. Dan itu Allah Ta'ala tu sekarang lah ni pukul berapa lah ni? Pukul 9:39. Pukul 9:39 ni Tuhan lah ni. Seperti barang yang ada dulu juga. Yakni tak ada benda di samping dia, sekarang pun tak ada benda di samping dia. Ini ayat lagu tu. Lagu mana? Pahak berana belum benar ni. Nak kata lagu mana? Ayat Quran Tuhan kata, Tuhan supo. Dulu lah ni. Yang ni apa dia supo? Tak ada benda di samping dia. Dulu memang tidak ada. Tetapi apabila ada makhluk pun, tak ada benda di samping dia. Patut ada. Tuhan lah. Cerita dia. Cerita dia. Supolah gini. Kita duduk dalam rumah, kita duduk sorang dalam rumah. Kita sorang dalam rumah ni. Lepas pada kita sorang duduk dalam rumah, maka ada orang pun mari tengok, Allah, pak cik miskinnya lah susah. Tak ada kakak dapur, tak ada apa. Orang pun beli kakak dapur. Beli kakak dapur, beli khosi, beli gapo. Lepas tu, orang pun mari ziarah. Dulu masa tak ada kakak dapur, siapa dia duduk dalam rumah? Pak cik tu sorang. Mari kakak dak mari pula ziarah. Pak cik duk berapa orang ni? Sorang. Tak. Nak kira ke mana? Patu bagi dapur tu, bagi dapur. Pak cik duduk si rumah ni sorang ni orang. Gapo dia ceritanya? Cerita Tuhan berlaku. Ada bertambah ke tak bukan cerita Tuhan? Dulu cerita Tuhan duduk sorang. Lah ni cerita Tuhan duduk ramai-ramai. Gitu lah. Cerita dia. Kau ada cerita watak lain lagi selain daripada watak Tuhan. Maka ulama sufi kata lagu ni Nabi nak royak. Mu jangan duk rasa hero ke? Mu duk rasa mu ada. Mu ni koli ya. Gapo dia kamu cerita mu ni cerita tu rumah ni. Ya dulu duk sorang, lah ni pun duk sorang. Patu koli orang tak kecek pun buat koli ko dia. Kate ko dia lah. Tengok orang sufi kecek. Siapa dia? Ni Nabi sendiri royak lagu tu. Ni lagi baloh gaya-gaya ni.
Ada kumpulan tuduh hamba ajaran sesat batiniah, dia kata muhaizat tu. Selagi mana ada muhaizat, selagi itulah ajaran sesat batiniah tu ada. Ni kepala pengak dia je lah. Habisnya kata pokok kita ajaran sesat belaka. Nah, macam-macam. Biarlah demo nak kata gapo dia pun, hamba bukan ikut kepala hamba. Hamba ikut ilmu ulama saja. Hamba tak reti apa. Nah, demo moga bijak pandai. Hamba ni mengaji boh pisau ya. Nah, tak reti apa. Tapi hamba ikut orang-orang dulu. Kata-kata orang-orang alim ulama. Bukan ilmu hamba, hamba tak boleh pegang ilmu hamba. Takut sesat tak tahu. Nah. Ada dahulunya, atasnya. Ia kata apa? Ia kata apa? Dan iaitu Tuhan sekarang ni pukul 9.42 ni seperti barang ada dahulu atasnya. Supuh dulu itu. Tak tambah, tak berapa dia. Kau ada tambah Tuhan. Cerita Tuhan. Tahu. Apa dah? Apa dah? Ceritamu tu kan ada. Nama ada lagu tu dah. Usah lari mengejar bayanganmu ni. Dia kata tak ada kecuali ceritamu belaka Tuhan. Ceritamu. Lo ni manusia apabila tak khabar ni, dia rasa dia watak utama pula. Kuali. Sudu nak jadi watak utama dalam rumah. Siapa dia cerita ni? Cerita Tuhan ni. Sebab tu tak bertambah pun, tak berkurang pun. Cerita dia. Hok bukan watak utama nak jadi watak utama jadi lagu ni. Duduk berdebat, duduk gapo dia jadi pening habis. Inilah sehingga ni kata Syekh Daud kata. Inilah yakni perasaan ahlul khawas ni. Akidah i'tiqad ahli khawas ni sehingga pakat yang di atas martabat imam khawasul khawas. Ni martabat hok paling tinggi sekali. Hok ni lah martabat tauhid sejati dipanggil. Tauhid sejati. Ni betul-betul so Tuhan. Mengesahkan Tuhan. Betul-betul cerita dia. Dulu kita boleh nampak Tuhan lah ni supaya dengan hak dulu. Kalau nampak lah ni lagu lain dulu, lagu lain bertambah ke apa dia tak. Hak ni baru cerita so. Cerita so. Cerita ke apa? Cerita Tuhan. So cerita saja. Bukan tukar tajuk, tak ajib tukar tajuk pun. Cerita Tuhan. Hak ni lah martabat ahlul khawas. Maka orang perikat lagu ni gak tak tahulah perasaan dia dengan Tuhan. Dia makan, dia minum, dia berjalan, dia gapo. Ni nabi-nabi, wali-wali perasaan lagu ni. Kita tak pernah rasa. Sebab tu kita tak tahu alik berjatuh, betul khabar, betul tak khabar. Tak khabar kita pun khabar juga. Macam-macam buat kita, macam-macam. Khabar pun tak khabar. Ada orang kata sedar tu tak sedar. Tak sedar tu sedar. Ingat tu tak ingat sebenarnya. Tak ingat tu ingat. Orang tua kata. Ingat tu tak ingatnya. Ingat gak Tuhan. Ingat tu tak ingat sebenarnya. Tak ingat tu ingat sebenarnya. Gapo dia kecek orang tua. Dia bahasa lagu tu. Sebab dia bisa telajuk. Dia yang ngaji bawah-bawah pisau, bawah rumah pun ngaji. Tak ngaji universiti, tak ambil PhD pun. Tapi orang tua bijak kecek. Kita duk rasa kita ingat Tuhan, sebenarnya kita tak ingat lagu tu. Duk rasa kita lagi. Kita yang mengingati, kita yang taat, kita yang baik, kita. Welung, mu ingat kau mu tak ingat lagu ni. Patu hok tak ingatnya, tak ingat apa dolah. Demo hok baik, tak ingat ambo. Tu ingat sebenarnya. Dalil mari mana? Banyak ah. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Ambo malah panjang cerita lagu ni, takut demo wak ngaceng. Kata-kata tok wali kita wak ngaceng pula. Kita wali. Tak ada perasaan lagu ni. Ambil kata-kata ulama, bubuh dalam internet, bubuh dalam status pula. Nampak macam wali kita. Padahal duduk nipu manusia, nipu diri sendiri lah. Kita duk nipu diri sendiri. Kita tahu kita tu tak betul. Kita duk kata kita betul. Nipu pertama, nipu diri kita sendiri. Sebab tu orang wali tak kecek lah mana. Gizi ada dia agak. Tak apalah. Senyap.
A pun dok, B pun dok, yo pun dok, tok pun dok. Dok berlaku ya kecek lagu mana tak tahu. Gosok kali senyap. Senyum. Makan nasi, minum air. Tak ada buah, tak ada perbincangan ilmiah langsung. Orang dok rasa pandai tu, orang tak pandai. Tak ayah nak jadi kaya. Tak ayah tak saya jadi kaya. Yang penting tu hai kaya. Oh, pelik pula kecek. Tak ayah pun hati kalau tu hai kaya. Yang penting tu hai kaya. Kalau tak ayah kaya, tak ingat tu hai lalu. Rasa kita kaya dah kan? Tak perlu tu hai. Yang penting tu hai kaya. Order tu hai kaya pun hati tak ayah. Boleh metok dengan dia. Muka dia kaya kan? Oh, boleh tak nak metok dengan dia. Muka dia kaya. Tengok pokok dia mikir. 360 darjah dengan kita mikir. Pas nak pahal lagu mana? Sipir naik basikal dengan sipir naik motor lagu lain tu. Pas wali dia mikir, sipir lagu lain. Tak serupa dengan kita. Sebab tu kita kecek dengan kecek gila, kecek. Orang kata nak suruh ingat Tuhan, nak suruh lupa dah pula. Ingat lupa, lupa ingat. Hak tu jadi kepening dah bahasa. Pahalah orang yang pahal, tak pahalah orang yang tidak pahal. Mudah. Wali wakil sekali dia akan kecek, fahima man fahim, jahila man jahil. Tu dia. Pahalah orang yang Tuhan beri pahal, jahillah orang yang Tuhan beri jahil. Sudah kecek. Amo tak nak kecek dah sekat tu ya. Pandai-pandai sendirilah. Seperti firman Allah Ta'ala likullin darajatun mimma amilu. Artinya dan apa dia tu? Sabitlah bagi tiap-tiap seseorang beberapa pangkat daripada barang yang dikerjakan dia. Maka setiap perbuatan manusia ada pangkat dia. Dalam bab iman pun ada pangkat-pangkat dia. Ya, ada pangkat dia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Telah mengangkat Allah akan mereka itu yang percaya daripada kamu. Pertama, martabat orang beriman. Iman ni ada martabat, peringkat yang lebih tinggi daripada orang tak beriman. Dan mereka yang didatangkan ilmu beberapa darjat. Orang ada ilmu lebih daripada orang beriman beberapa darjat. Ilmu gapoh lebih daripada iman? Ilmu khas lah. Satu darjat itu ada ulama kata tingkat dia 500 darjat. Satu darjat 500 tahun perjalanan. Kali sendirilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqa ma'rifatil arifin wa a'laman min wasfil wasifin wala yuhituna bihi ilma. Tak boleh nak syarah panjang. Ni panjang. Ambo ngaji kitab Durusami ingat bahas sifat 20. Guano kitab ni bahas mulai. Temu rabu dah lah kena terik kupok kita dah lah. Nampak ilmu ni jangan duk sifat 20 saja. Bagus sifat 20. Lepas ni dia akan syarah lah bab sifat 20. Syekh Daud nak wi sikit ilmu-ilmu dia ni. Hak ni hak dia tulis. Hak dalam dada dia kita tak tahu Syekh Daud ni. Hak dalam otak dia, hak dia mikir tu. Hak ni hak dia tulis. Kaedah dia benda hak kita tulis lebih sedikit daripada hak kita tahu. Tu kaedah dia. Berkali kalau Syekh Daud hidup lah ni pun dia pun kena tuduh batiniah juga berkali. Nak tanya apa maksud siasah syariah, syariah dan masalihul mursalah. Siasah syariah ni siasah syarak, siasah politik menurut agama Islam. Maka ada kodok siasah syariah? Ada. Kerana agama kita berbicara semua benda. Masuk tandah pun agama kecek juga. Bab masuk tandah, sunat masuk tandah, cara masuk tandah, nak keluar. Benda remeh lagu tu Tuhan cara. Siasah politik lagi-lagi lah Tuhan cara. Maka dalam agama ada politik. Ya, bukan kata politik, semua benda ada hukum hakal dia. Tu maksud dia. Maka ulama pun mengarang mengenai politik Islam. Ada. Maka banyak syarat dia kena mengaji sungguh-sungguh. Antara kitab hak usahonya Ahkamus Sultaniyah Al-Imamu Al-Mawardi.
Tu suhu tu. Bab siasah syariah. Masalihul mursalah ini adalah masalah kepentingan awal nah, kepentingan menjaga maslahah awal, menjaga kebaikan bersama. Syarak ada bahas juga berbahasa ni. Hak ni di dalam tengok dalam kitab usul fiqh, tengok dalam kitab qawaid fiqh, tengok berbahasa dia. Nah, ambo malah syarah panjang sebab soalan ni orang awal kan. Kalau kita bahas pun macam soalan ni kita nak kata level tinggi sikit lah. Orang akademik boleh lah. Faham bah muka ngaji berapa pisang tak uti apa. Nah, jadi kena tanya orang hok bagi pakar dia lah. Orang baru masuk Islam wajib berjawi qada dan qada solat fardu yang ditinggalkan. Tak wajib qada. Orang masuk Islam umur 50 tak payah qada semaya dia. Patut berjawi khilaf ulama, ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunat. Maka jangan duk terkesan sangat kok jawi. Molek jawilah. Jawi ni berkhatan. Nah, kalau tak sah berjawi pun ikut mazhab lain. Mazhab kita wajib lelaki dan perempuan jawi. Patu hotino masuk umur 50 nak jawi lagu mana? Seloklah hotino tu nak buat lagu mana? Maka orang tino ada pendapat dalam mazhab kita. Hak muktamad wajib juga jawi. Hak pendapat sunat kata sunat. Imam Rafi'i sebut dalam matan minhaj, tetapi pendapat ini syaz. Hak muktamad lelaki dan perempuan wajib berjawi dalam mazhab kita. Nah. Kalau orang tua dah tak payah berjawi dah. Nah, benda tu kira benda khilaf. Tak benda penting sangat. Jadi kalau orang mualaf masuk Islam jangan duk cara sangat benda-benda lagu tu, cara bab akidah dia, bab semaya dia hak tu dulu. Apa hukum lelaki pakai cekok rambut untuk tujuan kemahkan rambut? Gini, pakai cekok rambut. Dia panggil skah tu dah. Geligih-geligih tu kan pakai nak suruh kemah. Lo ni orang panggil pakaian perempuan kodok tu. Kalau benda itu pakaian perempuan dan lelaki itu pakai dengan niat nak ikut-ikut perempuan, nah, pakai style pakaian perempuan, nak style macam perempuan, haram. Kerana Nabi larang lelaki pakai pakaian perempuan, perempuan pakaian lelaki. Tetapi kalau dia pakai, kita tengok pun tak ada macam ciri-ciri perempuan pun. Misalnya dia pakai, nah, maka tidak jadi haram. Tu kaedah dia. Kalulah pakaian itu khas untuk perempuan, haram lelaki pakai. Tetapi kalau pakaian tu dua-dua boleh pakai. Lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Macam t-shirt lah ni. T-shirt kan? T-shirt. Tino pakai lah ni. Maka dia bukan jadi pakaian lelaki ataupun pakaian perempuan. Boleh pakai. Kalau tepi patah, kain batik. Kain batik. Orang tepi patah minat benar kain batik. Lepas tu, pakaian orang tino kain batik ni. Tak boleh pakai. Sebab kawasan tepi patah. Jadi kita tengok uruh tepat tu lagu mana hukum hakir dia. Apa hukum menggunakan wafak sama ada bentuk cicing ataupun pakaian? Wafak ni hukum dia harus dalam mazhab kita. Kerana Abdullah ibn Umar kata, Abdullah ibn Umar ni sahabat, dia mengaji akidah bukan di Universiti Ummul Qura, bukan di Universiti Madinah, dia mengaji di Nabi, ngaji akidah dengan Nabi Abdullah ibn Umar ni. Dia kata lagu mana? Ada ayat-ayat keselamatan Nabi ajar. Maka ambo pun ajar kepada anak ambo. Ayat ni untuk keselamatan. Anak-anak ambo yang kecil yang tak boleh baca, ambo tulis di kertas, ambo lipat-lipat, ambo gantung tekuk. Guna wafak jugalah. Guna azimat jugalah, wifik jugalah. Tak apa. Maka ulama pun kiyah. Bukan kata wafak asal saja wifik itu, azimat itu tidak bercanggah dengan agama. Tak ada kata sembah setan ke apa, maka boleh digunakan. Bekas taki air yang diminum oleh babi, adakah boleh kembali suci lepas hujan turun beberapa bulan? Gini, hok kenanya kalau basuh dengan air, kena basuh dengan air seluk. Kalau tak basuh dengan air seluk, selagi itulah bekas tu tak boleh digunakan untuk benda-benda suci. Tetapi kalau semata-mata basuh biasa gitu tapi tak guna seluk, maka bekas tu jadi bersih tapi tak boleh nak buat guna. Apa maksud bersih? Bersih lah, tak ada masalah. Cuma kalau nak guna untuk buat semaya je, orang pakai bekas atas kepala dia buat semaya, maka tak payahlah.
Maka kalau bekas biasa-biasa tak syarat kena samuk sebab benda kita tak buat guna buat semaya. Maka kena air hujan 2-3 kali bersih lah. Setengah kita bersih dah lah, tak jakit dah lah. Adakah mati dengan sebab Covid dikira syahid? Ya. Syahid akhirat. Bukan syahid dunia, syahid akhirat. Apa maksud syahid akhirat? Pahala mati syahid apabila dia akhirat, dia dibangkitkan dari golongan orang mati syahid. Ada orang mati sakit perut, mati beranak, mati beragai, mati yangau, semua tu mati pahala syahid akhirat. Apa hukum kalau tak buat tahnik musim PKP dosa ke tak dosa? Tahnik ni sunat muakkad sahaja. Kalau tak buat tak dosa. Tak dapat pahala sunat sahaja. Orang awal seperti hamba boleh beramal kodok kitab Dalailul Khairat, boleh beramal. Perlu ijazah sana, hamba ijazah ke amalan Dalailul Khairat Al-Imam Al-Jazuli. Amalah baca yang ada dah hari Senin, Selasa, tak hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa, Rabu, Khamis, Isnin. Ya bagi lagu tu. Jika perlu saya mohon dengan ustaz ijazah, hamba ijazah dah tu. Ada hadis kodok zikir 2 juta pahala. Ada juga terbaca 2 juta pahala. 2 juta pahala. Dalam hadis ada satu kali Nabi sebut doa masuk pasar. Kita masuk dalam pasar, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Tuhan kata sekali baca dapat alfa alfi. Alfa alfi ni 1000, sejuta lah. Bukan 2 juta, sejuta pahala. Boleh sejuta pahala, hapus sejuta dosa, naik sejuta darjat. Mudahnya lah. Hadis ni khilaf ulama. Ada kata sahih, ada kata dhaif hadis ni. Tak apalah. Tapi hak tu hangpa tahu pahala sejuta. Jadi kita buat 2 kali. Tubik pula baca sekali lagi boleh 2 juta. Gitulah. Hak 2 juta ni hangpa tak tahu, takut ada ke hangpa tak tahulah. Hadis ni banyak hangpa bukan pandai hadis sangat, pandai buah ya, tak erti hangpa. Jadi tak tahulah, takut ada amalan tu pahala 2 juta. Hak pahala juta tu memang ada hadis tu. Hadis tu sahih ni. Buatlah. Masuk, patut tubik pula, baca sekali lagi boleh 2 juta. 3 kali, 4 kali, kusuk kali pak kata beli dok main masuk tubik lagu tu ya. Boleh kena ganti balik barang yang kita curi. Kita sudah taubat. Adakah sah pakaian kita pakaian curi ni? Dalam mazhab kita, pakai pakaian haram, sumber daripada haram sah semaya kita, cuma tak boleh pahala. Sebab pakaian rumah kita hak haram daripada sumber rasuah kau gapo dia, pakaian kita rumah kita buat surah semua tak boleh pahala belaka sebab duit tu duit kota lah. Kota ni sebuah syarak. Maka tak boleh pahala. Tapi semaya tu tak perlu qada dah. Gitu. Berjunuk tak ada air, lagu mana kena tayamum? Ya, kena tayamum lah. Kalau saya tak ada air, tayamum lah. Cari debu, tepuk di muka. Saja aku tayamum nak membolehkan sembahyang fardu. So tayamum. Tayamum sekali lagi pula untuk ambil air semaya, pas boleh semaya tu. Apabila jumpa air, mandi. Seminggu lagu tu, seminggu. Lepas tu semaya dengan tayamum lagu tu, sah. Lepas tu kena qada semaya tu, tengok kawasan biasa tak ada air ke, kawasan tak ada biasa tak ada air. Kalau biasa tak ada air, tak payah qada. Kalau biasa ada air, kena qada. Apa hukum kita kata hadis tu palsu sedangkan benda tu khilaf? Ada kata hadis ni dak ni bagi khilaf deh perbahasa ilmiah. Ada orang kata dak ada orang kata maudhu' ikut dia lah. Cuma kita royak. Maudhu' menurut siapa dia? Dak menurut siapa dia? Mudah lagu tu. Minta ijazah doa bagi orang suka pada kita. Tak kira siapa dia, tetap tenang bila bercakap dengan orang. Gini, kita nak suruh orang suka kita pertama jaga ni. Kalau mulut ni
laser, mulut tak pandai kecek, siapa dia pun tak akan suka duduk dengan kita. Tapi kalau mulut manis, insya-Allah orang akan suka kecek dengan kita. Bacalah ayat gajah rimau pun kalau mulut uduh, orang tak usah kecek dengan kita. Perangai uduh, tak usah orang nak kecek. Maka pertama ubah akhlak kita, ubah percakapan kita. Bukan ubah kerana makhluk, ubah kerana Allah. Tu yang akan campur perasaan saya orang kepada kita. Nah. Aku tu. Boleh terai cara fadilat zikir la ilaha illallah 7 laksa 70,000. Zikir lagu tu lah. La ilaha illallah 70,000 kali. Ada hadis disebut dalam kitab Nuzhatul Majalis. Tetapi hadis tu hamba tak tahu. Hadis ni sahih ke dhaif ke apa dia hamba tak sebab, tapi disebut di dalam kitab hadis tu. Martabat hadis tu dhaif ke maudhu' hamba tak tahu. Dalam kitab Nuzhatul Majalis, seorang ulama mengarang hadis kelebihan amalan. Antaranya dia sebut dalam tu hadis riwayat Sa'id Al-Khudri dan Sayyidina Aisyah. Katanya dia, siapa dia berzikir la ilaha illallah 7 laksa 70,000, nescaya ada riwayat kata 71,000. Maka dia telah membeli diri dia daripada Allah, yakni tak masuk neraka. Gitu dah dia. Apa hukum main handphone semasa buai air besar? Makruh hukum dia, bukan tepat dia. Dalam tandas pun main handphone, berat benar dah tu. Maka ada benda tak sesuai, maka dihukumkan makruh sahaja, tidak berdosa. Video, bayar video ganti puasa 2018 2019. Nyogi kodoh 2019, 2018 tak kodoh lagi. Pas lagu mana kena bayar ke? Kena bayarlah videonya. Lah ni 2020 dah, 21, 3 tahun. Sehari sama dengan 3 cupok, 10 hari 30 cupok kena bayar. Qada dululah, kalau tak ada piti qada dulu, batul koho-koho lah bayar. Cara basuh najis yang terkena dalam guna mesin basuh. Ambil air dulu, basuh kain hok najis dulu, perah dulu biar bersih, lepas tu letak dalam mesin basuh, basuh sekali tak ada masalah. Ambo mari lewat semaya Jumaat, lepas pada rakaat keempat ambo pun bangun mayalah. Akad takbir semaya tu imam, tak ada serakaat. Lepas pada tu, lepas pada bangun tu, maka ambo pun turun belakang berimam pula dengan saya ambo hok lewat sekali dengan ambo saat ni. Apa hukum dia? Tidak afdal. Afdalnya kekal dengan Jumaat yang pertama sampai habis dah, sebab kita dah dapat dah fadilat Jumaat. Kalau kita buat Jumaat baru sekalipun dengan saing kita, maka pahala dia dikira Jumaat lewat dah sikit, kurang sikit pahala. Amalan untuk kuatkan, lindungkan hati, akidah dan sucikan hati. Gapo dia? Pertama, banyak ngatik la ilaha illallah. Kedua, banyak selawat ke Nabi. Ketiganya, baca kuliah ayyuhal kafirun banyak-banyak. Lepas tu gapo dia? Baca ratibul haddad banyak-banyak. Nah, tu ganggu benda-benda yang berkait dengan akidah. Soalan ke-21, wallahu a'lam. Al-Fatihah.